اللهم صل على سيدنا محمد. 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 اللهم صل على سيدنا
محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Maulidur Rasul kepada semua penonton-penonton sesi live istimewa yang dibawakan oleh Hospital Islam Azhara bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijriah 2021. Insya-Allah dengan tema kita malam ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan ummah sepanjang zaman. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, boleh tak saya nak anda yang sedang menonton pada malam ini, jom kita ambil masa sekejap untuk share kita punya siaran pada malam ini yang kita bawa istimewa untuk anda. Bagi anda yang berada di rumah, ajak anak-anak mai tengok sekali. Sebab malam ini insya-Allah perkongsian diskusi kita sangat-sangat menarik bersama dengan orang yang sangat-sangat menarik insya-Allah. Dan malam ni juga bagi anda yang tengah memandu, saya doakan agar pemanduan anda selamat. Bagi anda yang dah berada di kampung, pastikan anda menjaga SOP supaya insan yang tersayang ini bersama dengan kita terpelihara daripada wabak penyakit COVID-19 dan juga mara bahaya yang lain insya-Allah. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang diuji dengan banjir, kita doakan supaya Allah permudahkan segala urusan insya-Allah. Ya, bagi apa pun untuk kita semua, kita belum lagi menang dan pastikan kita berikhtiar. Kita pakai mask, kita tutup mulut dan juga hidung. Jangan lupa untuk buka mulut ini agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah kurniakan kepada kita perlindungan, Allah berikan kepada kita kebahagiaan insya-Allah dunia dan juga akhirat. Nah, jadi jom kita share dulu. Kita punya live pada malam ni. Kita share, copy link, share dekat WhatsApp. Kita boleh share dekat Facebook kita, dalam masa yang sama kita share dekat WhatsApp kita pun boleh, WhatsApp surau kita, WhatsApp taman kita, nah, WhatsApp alumni sekolah kita. Yang penting sebar luaskan insya-Allah, kerana malam ini perbincangan kita perbincangan santai tapi insya-Allah sampai. Tak lain tak bukan matlamat kita malam ni nak menambah rasa rindu, rasa sayang, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini bersama-sama dengan kita seorang tetamu yang bukan calang-calang orang, tuan-tuan dan puan-puan. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud merupakan seorang personality TV, seorang penceramah, seorang host, seorang moderator yang sangat versatile. Suaranya sangat sedap sampai dah terlajak menjadi seorang penyanyi. Masya Allah, tabarakallah. Bukan calang-calang ni. Dan insya Allah Ustaz Hariri akan bersama dengan kita sembang-sembang pada malam ni. Untuk kita tanya Ustaz sendiri macam mana kita nak menambah rasa rindu, rasa sayang kepada Nabi. Dan yang paling bestnya adalah bagaimana kita nak semai dalam jiwa,
hati anak-anak kita ni untuk sayang, untuk kasih, untuk rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan tu, malam ni juga kita bawakan kepada anda untuk memeriahkan lagi sesi live kita pada malam ini. Kita ada hadiah yang cukup istimewa untuk para penonton secara live malam ini. Dengan syarat anda kena tonton sampai habis dan kena jawab soalan kuis. Senang je soalan tu. Jawab soalan kuis yang kita ajukan nanti. Jadi pastikan anda fokus sepanjang kita punya sesi ni. Mana nak tahu soalan yang keluar adalah soalan di celah-celah perbincangan pada malam ini. Boleh? Yang mana hadiah pada malam ni? Dahsyat. Malam ni hadiah dia ada unsur ketenangan, ada unsur kenyamanan, ada unsur keselesaan, dia ada unsur terapi. Ia akan menyebabkan kita dapat hilangkan stres, dia akan menyebabkan kita rasa macam sangat-sangat tenang. Untuk anak kita sangat sesuai dan untuk kita seisi keluarga juga sesuai. Yang mana hadiah ini dibawa khas oleh Baby Pian Legacy Sendirian Berhad. Yang mana hadiah tu dah sebelah ni. Kita ada zikir pillow. Kita ada bantal zikir yang kita nak bagi kepada penonton yang bertuah. Bukan setakat bertuah, yang bekerja keras untuk memastikan mereka memberi jawapan yang terbaik. Bukan seorang tau yang akan dapat. Jadi mungkin anda adalah salah seorang daripada mereka yang akan dapat hadiah zikir pillow dari Baby Pian. Jomlah kita tengok dulu bingkisan istimewa daripada penaja kita pada malam ini. Mari kita saksikan video khas yang kami bawakan untuk anda dari Baby Pian Legacy Sendirian Berhad. Saksikan. Benda baik takkan tak kongsi. Macam mana dapat idea nak buat zikir pillow ni? I was raised by my late grandmother. Arwah nenek saya membesarkan saya dengan zikir-zikir yang saya hadiahkan kepada Baby Faiz. I think these pillows are a great initiative. Sebab at least you can start your kids to learn about zikir and do'as before they go to sleep. So dengan adanya zikir pillow by Baby Pian, this is very good idea. This is very brilliant idea. It's not just untuk kanak-kanak. It's just not untuk anak-anak. Zikir Pillow by Baby Pian ni dia ada inisiatif yang lain, inisiatif yang berbeza dan konsep yang sangat lain, konsep bantal yang berbeza. Kalau dalam perspektif Islam, bila zikir ataupun kita pendengarkan baby dalam perut dengan ayat-ayat Quran, maka insyaAllah anak tu jadi yang terbaik lah, insyaAllah. It's simple, it's a great idea and smart. I think the colors are very, very cute. Baby pink and baby blue. Best features untuk bantal ni kan sebenarnya apa tau? Kan kanak-kanak kan biasanya dia kan buas lagi kan untuk kanak-kanak kan. So kalau campak ke whatever kan. Saya rasa dia memang okey lah. masih okey Sebab dia empuk lah. Start them young. Show with these pillows. Let them sleep with it. Let the kids sleep with the pillows. You know, doa before you sleep, zikir before you sleep. So I think that's really, really cute. Dia punya quality pun best, sedap lah. Macam boleh layan macam kat TV ke pun boleh layan kan. Dia juga sesuai untuk seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan umur. Sebab semua orang perlukan terapi. ke mana-mana sahaja anak ibu boleh bawa this zikir pillow, sambil tu dia boleh learn. Untuk ajar orang kita kena banyak repetition. So most likely benda yang ada kat sini adalah repetition. Ini adalah benda basic yang membuatkan, kalau aku sendiri secara personal, dia membuatkan aku mengingat balik benda-benda yang basic lah. Dan juga saya rasa advanced tool for early education for kids. So I rasa zikir pillow ni is very good untuk ibu-ibu di luar sana menyelesaikan masalah mereka yang sibuk tak sempat nak mengajar anak mereka. Jadi di situlah tercetusnya idea menggabungkan zikir-zikir terapi yang baik untuk kanak-kanak, yang bila budak dengar dia rasa tenang, dia rasa happy, dia senang nak tidur. Inilah Device yang terbaik saya rasa. Baby Pian. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Of course, sebagai seorang Muslim, kita patut bangga. Kita patut rasa teruja apabila kita melihat ada inovasi seperti ini yang berunsur tarbiyah ini. Cukup kreatif. Alhamdulillah. Dan apabila kita bercakap tentang tarbiyah,
kita tidak boleh tidak untuk kita berbicara tentang manusia yang cukup-cukup hebat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hariri. Jadi saya jemput Ustaz untuk bersama dengan kami. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kekandaku Tuan Badrus Sani? Kabar baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, tadi saya duk cerita pasal moderator, saya duk cerita pasal penyanyi, saya lupa beritahu. Ustaz Hariri nampak tak? Malam-malam pun pakai jaket JAKIM. Ni orang kuat JAKIM, tuan-tuan dan puan. Dan hari ni Ustaz Hariri dalam keadaan sibuk tengah rehearsal untuk majlis tilawah yang mana akan dibuat dengan CGI-nya, dengan something yang sangat-sangat modern dan up to date. Boleh pula Ustaz selit pula dengan kami, Hospital Islam Mazarah. Masih banyak Ustaz kerana sudi bersama dengan kami malam ni insya-Allah. Semangat Maulidur Rasul. Masya-Allah, tabarakallah. Dan Ustaz selama ni kan selalu duk tanya orang sebagai moderator. So malam ni giliran Ustaz pula kena tanya. Okay, alright. Sonok sebenarnya bila tanya orang. Saya pun dulu pun pengacara, jadi bila kita tanya soalan ni sonok sebab dalam komunikasi orang yang paling berkuasa dalam komunikasi adalah orang yang bertanyakan soalan. Okay, so malam ni saya yang pegang kuasa tu Ustaz. So Ustaz, kita nak bincang pada malam ni sebenarnya oleh kerana masa kita taklah panjang, jadi dalam kepadatan masa dan kesingkatan ini, boleh tak saya nak minta Ustaz kita kongsikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanatun, sebagai ikutan yang terbaik sepanjang zaman. Jadi mungkin kita boleh start dengan soalan yang rasa macam soalan ni orang tak tanya, tapi ramai generasi di luar sana yang masih berfikir lagi, kenapa kita perlu ikut apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi sudah meninggalkan kita lebih 1400 tahun yang dulu. Apa pentingnya kita mengikuti apa yang diajar oleh Nabi Muhammad? Silakan Ustaz Hariri. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama sekali terima kasih kepada kekanda saya Tuan Badrus Sani. Tuan Badrus Sani ini adalah idola saya sejak daripada zaman sekolah. Waktu tingkatan 4 mungkin Tuan Badrus Sani tak kenal saya, tapi saya dah kenal Tuan Badrus Sani sejak tingkatan 4. Waktu saya sekolah di Melaka, kalau ingat dahulu bila kita masuk pertandingan syarahan agama peringkat negeri, selalunya orang yang dapat nombor 2 itu dia akan jadi simpanan bagi wakil negeri. Jadi waktu itu saya tingkatan 4, saya sekolah di Melaka. Di peringkat negeri saya dapat nombor 2, tapi saya dibawa bersama ke peringkat kebangsaan untuk jadi simpanan kepada wakil Melaka yang dibuat di negeri Selangor. Pada waktu itu saya tengok wakil daripada SMKA Al-Irsyad Pulau Pinang, dia punya syarahan bapa punya padu. Allahu Akbar. Dia suara, gaya, isi, dan Tuan Badrus Sani jadi Johan syarahan agama peringkat kebangsaan tahun 2000 yang dibuat di Selangor. Sejak daripada itu saya mula mengagumi dan tiru. Tahun selepas itu Tuan Badrus Sani, saya menang peringkat negeri dan saya wakil negeri Melaka. Dan sampai peringkat kebangsaan di Kuala Lumpur, saya kalah. Allah. Jadi itu maknanya Ustaz Hariri pernah bersama dengan saya pada era saya berambut lebat ya. Kemudian beliau masuk UIA dengan mengembangkan bakatlah, masya-Allah. Itu kenangan-kenangan zaman muda-muda lah, tapi sekarang zaman berambut lagi, masya-Allah. Hari ini tajuk yang kita nak bincang, masya-Allah, sangat hebat. Tajuknya hebat, penganjurnya pun hebat. Hadiah yang menanti pun hebat. Dan paling hebat anda. Anda yang sedang menonton ni paling hebat kerana memberi masa anda untuk kita berkongsi ataupun mendengar tentang teladan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan Badrus Sani tanya saya tentang kenapa kita kena ikut Nabi ni? Kenapa? Why? Pertama, kerana Allah yang suruh. Allah yang suruh kita ikut Nabi. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah,
sekiranya kamu ini sayang, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dia percaya Allah dan dia percaya Nabi. Ada orang yang percaya Allah tapi tak ikut Nabi. Ini golongan-golongan munafik. Mereka ni percaya kepada Allah, beriman tapi tak ikut Nabi. Ada yang ikut Nabi tapi tak percaya Allah. Ada juga. Kita sebagai orang beriman, kita kena percaya Allah dan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, Allah Taala sendiri memuji dan memuja. Kalau saya buat sedikit analogi lah. Dalam semua perkara dalam dunia ini, Allah suruh tapi Allah tak buat. Contoh, Allah suruh kita solat tapi Allah tidak solat untuk dirinya. Allah suruh kita berpuasa tapi Allah tidak berpuasa untuk menambahkan kuasanya. Allah suruh kita bayar zakat tapi Allah tidak membayar zakat untuk dirinya. Bahkan semua benda dalam dunia ini Allah suruh tapi Allah tak buat. Cuma ada satu perkara sahaja tuan-tuan dan puan-puan yang Allah suruh dan Allah sendiri yang buat. Apa dia tuan-tuan sekalian? Apa dia? Nak jadi soalan kuis ke? Belum lagi. Iaitulah Allah Ta'ala sebut, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini orang lelaki selalu dengar ayat ini di dalam khutbah Jumaat. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh dan Allah sendiri buat. Wah, Masya Allah. Ini luar biasa tuan-tuan. Maknanya, kalaulah kita bertanya, kenapa kita kena ikut Nabi? Allah yang suruh. Satu. Yang kedua, kenapa kita kena ikut Nabi ni? Kerana Nabi ini adalah contoh tauladan. Kita kata apa ni? Sampel, suri tauladan yang ada. Yang Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah, hujung rambut sampai hujung kaki, cakapnya, perilakunya, perwatakannya, semuanya adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Saya teringat dalam satu buku yang saya baca yang ditulis oleh almarhum Datuk Dr. Sidil Fadil, dia tulis, hari ini kita umat akhir zaman dengan kecanggahan teknologi, dengan media sebagainya, kita kebanjiran idola. Ramai idola ni, tapi kemarau tauladan. Allah. Kita kebanjiran idola. Di Facebook ada Insta famous, tak Insta famous. Di YouTube ada YouTubers lah, macam-macam. Tapi kemarau teladan yang kita nak ikut. Tetapi Rasulullah bukan sekadar uswatun hasanah. Tauladan yang semua perkara ada pada Rasulullah. Kalau nak jadi pemimpin yang hebat, ada pada Rasulullah. Kalau nak jadi seorang suami yang hebat, ada pada Rasulullah. Kalau nak jadi isteri yang hebat, ada tak pada Rasulullah? Rasulullah mengasihi wanita dan menyayangi isteri-isterinya. Kalau nak jadi anak yang hebat, Rasulullah contohnya. Kalau nak jadi datuk yang hebat, Rasulullah contohnya. Kalau nak jadi jiran yang hebat, Rasulullah contohnya. Kalau nak jadi sahabat yang hebat, Rasulullah contohnya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita bicara tentang kenapa kita nak ikut, saya ingat dua benda ni sangat powerful. Pertama, Allah yang suruh dan Allah bagi jaminan. Kalau kamu cinta Allah, kamu sayang Allah, ikutlah Nabi. Yang kedua, Allah Ta'ala yang menyebut
dan Allah Ta'ala sendiri yang melakukannya. Dan ketiga, pada diri Rasulullah ini adalah satu tauladan, contoh, ikutan yang kita boleh ikut kerana Nabi diciptakan daripada kalangan manusia sendiri. Seumpama kita, bukan daripada malaikat, bukan daripada makhluk lain, daripada kalangan manusia. Maknanya ini contoh yang boleh kita ikut, yang menjadi satu ikutan kita untuk menyelamat kita dunia sampai akhirat. Ini sebagai soalan pertama yang Tuan mungkin Tuan Badrul boleh tambah sedikit. Kita bila jadi moderator ni, apabila ditanya, kita menanya balik. Rupanya senang lagi jadi penanya daripada tukang jawab ni kan. Betul. Bertanya itu orang yang berkuasa. Baik, saya suka bila kita melihat bahawasanya Nabi adalah contoh ikutan yang terbaik. Selalu orang berpesan untuk be yourself. Betul? Alright? Be yourself. Jadilah diri sendiri. Tapi diri sendiri ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Jadi, datang satu formula untuk kita be the best version of yourself. Jadi, kita mencari apakah formula untuk jadi yang terbaik. Maka di sinilah kita kena balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik contoh, uswatun hasanah. Jadi kalau kita nak push diri kita untuk jadi the best version of ourselves, maka kita rujuk Nabi, ikut Nabi, dan insya-Allah kita mampu untuk keluarkan potensi kita. Baiklah, balik semula kepada realiti. Ahli panelnya di sana. Saya cuma tanya soalan. Okey Ustaz, gurau-gurau Ustaz malam ni. Baik Ustaz. So sekarang ni kita juga menghadapi satu cabaran. Saya suka perkataan kemarau tauladan sebentar tadi. Betul. Kita memang menghadapi cabaran tersebut. Ramai tokoh-tokoh ataupun so-called orang-orang influencer di media sosial, tetapi perkara yang di-influence itu perkara yang negatif. Jadi Ustaz, macam mana kita nak bawa satu cara perancangan kita untuk anak-anak kita? Kita tahu bahawasanya Hospital Islam Az-Zahra adalah hospital pilihan keluarga, yang mana kita membawa gagasan hospital mesra ibadah. Jadi untuk membangunkan anak-anak ini menjadi salah satu fokus di Hospital Islam Az-Zahra. Pendapat Ustaz, macam mana kita nak tambah rasa rindu, rasa sayang, rasa hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan anak-anak kita? Dan kepada anda yang sedang menonton, kalaulah nak tanya soalan apa-apa, boleh tulis di bahagian komen. Kita ada ramai hari ni, lagi kita sebut nama tuan-tuan dan puan-puan. Stay sampai habis, kita ada hadiah untuk anda. Okey Ustaz, macam mana kita nak didik anak-anak kita? Silakan. Wah, ini satu soalan yang sangat hebat tuan-tuan sekalian, sangat hebat. Ya tuan-tuan, hidup manusia ni dia ada beberapa alam. Daripada alam rahim, kemudian alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, kemudian masuklah kita syurga ataupun neraka, wali'azubillah. Apabila masuk ke alam baru, permulaan hidup baru, Allah Ta'ala menyebut sekiranya Allah Ta'ala ketika mana di alam roh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya, adakah aku ini Tuhan kamu? Maka roh menjawab, ya benar, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Maka ditiupkan roh ke dalam janin dan lahirlah seorang bayi baru, anak baru atas dunia. Apabila dijawab oleh roh mengaku Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, apabila lahir ke atas dunia, apa sifat hamba adalah kita perlu urus kelahiran anak ini dengan cara Islam, dengan cara mengabdikan diri kepada Allah. Itu tanda kita bersyukur atas nikmat Allah kurniakan kita cahaya mata. Kadang-kadang orang nampak benda ni kecil, tuan kan? Orang nampak, alah, bersalin dapat baby, senyum menangis. Tetapi inilah perkara yang besar. Permulaan hidup bagi seorang manusia perlu disantuni, perlu diurus dengan cara terbaik, cara Islam itu yang terbaik. Sebab itu, kalau kita nak kaitkan pendidikan, saya suka bermula daripada saat pertama anak itu dilahirkan. Saat pertama ia keluar daripada rahim ibu, itu permulaan pendidikan anak-anak. Bukan kita nak tunggu dia balik dulu ke, nak tunggu dia masuk sekolah dulu ke, tidak. Saat pertama. Sebab itu bila Tuan Badrul sebut tentang
penganjur kita daripada Hospital Islam Az-Zahra, Hospital Mesra Ibadah. Saya ada pengalaman apabila ketika isteri saya melahirkan anak yang keempat. Dulu Tuan Badrul, saya harus cakap jujurlah, mengakuilah, saya takut tengok Hospital Az-Zahra ni. Kita lalu depan Masjid Hasanah tengok, ni hospital orang-orang kayangan ni. Kita takut. Tapi ketakutan kita itu tidak pernah disusuli dengan pertanyaan, dengan pendedahan maklumat sebagainya. Kita tengok, ni orang kayangan je, hanya yang datang ke sini. Tapi bila kita dapatkan perkhidmatan dan rupanya Masya Allah, harga marhain, tetapi dia punya kualiti dia kayangan. Masya Allah, Masya Allah. Saya seronok adalah Hospital Az-Zahra ini, bila kita berada di labor room ataupun ketika mana nak menunggu kelahiran anak itu, dia dialunkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dengan zikir dan sebagainya. Kerana apa? Yalah, minta maaf kalau saya sebut. Ketika mana ibu melahirkan anak itu, ia sedang bertarung nyawa. Ia bertarung nyawa. Betapa ramai yang meninggal dunia kerana melahirkan anak. Tetapi dengan kepakaran, dengan suasana yang ada di hospital ini, menyebabkan alhamdulillah kelahirannya baik, kesihatan ibunya baik dan sebagainya. Dan kita rasa sebagai seorang suami ni, kita rasa puas hati. Rasa tenang, rasa seronok, dan kita menyambut kelahiran anak kita ini terus dengan ada tahnik. Kemudian kita diberi ruang untuk melaungkan azan. Kemudian setiap kali yang paling saya seronok sekali ni, saya tengok misi-misi nurse-nurse ni setiap kali nak pegang, dia selawat. Setiap kali dia nak tekan sikit, dia baca zikir. Jadi kita ni sebagai seorang suami yang takut tengok darah ni, kita rasa, lega. Itu satu. Maknanya kelahiran anak tu perlulah kita santuni ataupun buat yang terbaik. Sebagai seorang suami, buatlah yang terbaik kepada anak dan juga isteri kita yang tercinta. Satu. Yang kedua, apabila kita telah menyambut kelahiran anak itu, Nabi ajar kepada kita, kalau tengok dalam kitab Tarbiyatul Aulad, Abdullah Nasir Ulwan, dia akan mulakan bab pertama tentang pendidikan anak-anak bermula dengan kelahiran anak. Yang kedua, cara Nabi mendidik anak-anak, Nabi ajar memberilah nama yang baik. Memberi nama yang baik. Nama yang terbaik adalah nama-nama Allah. Kena letak Abdul Rahman, Abdul Majid, begitulah. Tapi saya ada pengalaman, Abang Mat. Waktu saya duduk di bahagian dakwah dulu, apabila orang telefon ke JAKIM nak tanya soalan kemusykilan agama, pegawai bahagian dakwah lah jawab. Ada satu hari itu Jabatan Pendaftaran Negara telefon. Dia kata, Ustaz, saya nak minta Ustaz tolong bercakap dengan seorang pemohon. Dia nak letak nama anak dia ni, nama Allah. Saya pun kata, okey. Saya pun jawab, dia kata, okey tuan, bagus tuan nak letak nama Allah ni. Jadi tuan pilihlah mana-mana nama-nama Allah yang ada 99, cuma tuan letak Abdul. Jadi Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Halim bagaimana. Dia kata, tak Ustaz, saya nak letak nama anak saya Allah. Saya kata, dia nak letak Allah. Saya kata, mana boleh. Ini eksklusif hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ni terlebih Islam pun tak boleh juga. Beriman, sayang macam mana pun tak boleh langgar sampai batas syariat. Jadi nombor satu nama-nama Allah. Yang kedua nama-nama Nabi. Saya rasa bukan saya seorang ya. Penonton pun nak tahu. Last kali jadi macam mana? Dia terus dah bubuh nama. Ustaz buat suspend lah, betul tinggal kami. Tak aci ya. Last kali akhirnya, sebab Jabatan Pendaftaran Negara ni dia ada peraturan. Kalau kita nak daftar nama anak, dia akan tunjukkan peraturan-peraturan untuk meletakkan nama. Antaranya tak boleh letak nama-nama Allah. Yang kedua nama-nama berhala. Yang kedua nama-nama yang ada kesultanan. Kadang-kadang kita ni bukan daripada keturunan sultan, pandai-pandai nak letak tengku, tak boleh. Jadi dia ada lebih kurang 12 tak salah saya dia punya kriteria yang telah dibangunkan oleh JPN dan juga JAKIM lah. Akhirnya dia akur, dia letaklah anak dia nama Abdul Rahman selepas 2 jam konsult. Masya Allah. Besar ni jasa Ustaz, jasa JAKIM ni tuan-tuan dan puan. Okey Ustaz,
seterusnya bagi nama yang baik, Kemudian kemudian nama-nama Nabi, nama-nama sahabat. Jadi penting meletak nama-nama yang baik. Sebab itu orang dulu-dulu Masya Allah, tengok nama tok-tok kita Osman, Idris, Yusuf, kerana mereka sandarkan kepada nama Nabi. Yang kedua adalah pendidikan anak-anak nak mengajak dia cinta dan ikut Nabi adalah dia biar ringkas tapi berbekas. wow, ringkas tapi berbekas. Tuan-tuan Romban tulis dekat komen, alright. Ini adalah quotes of the night. Ringkas Saya- tapi berbekas. Saya belajar benda-benda kod ni daripada Tuan Badrus Sani lah. Allah Akbar. Dia mengajar kami penceramah-penceramah JAKIM ni bagaimana nak menarik audien dengan teknik pidato. Jadi hari Allah ni Allah. saya sampai buat nota lah nak berdepan dengan Tuan Badrus ni. Itu dia. Saya ingat lagi Ustaz, baru-baru ni yang kita buat program bersama dengan pegawai JAKIM kan. Saya waktu tu rasa kecil sangat Ustaz. Walaupun saya rasa saya berkilat kan. Yalah imam masjid negara ada kat situ. Imam masjid besi apa. Ustaz Zarifi, Ustaz Ariri. Saya rasa macam habislah aku. Tapi bila saya set balik tak apalah. Kita nak share. Dan Alhamdulillah lah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Walaupun yang ada tu semua ada terror lah sebenarnya. Kan? Betul. Okey Ustaz, sambung Ustaz. Kadang-kadang asatizah ni dia ada ilmu tapi tak ada teknik penyampaian. Jadi Tuan Badrul dia ada kepakaran teknik. Jadi bila kita diolah dengan ilmu, dia akan jadi lebih mantap dan lebih berkesan lah kan. Baik. Ringkas tapi berbekas. Baik. Untuk anak-anak ni kita jangan ajak sampai benda yang susah. Benda yang okey, kita hari ni nak belajar tentang bagaimana sunnah untuk puasa Isnin Khamis ke, benda-benda yang berat untuk dia mengikuti mula-mula. Allah susahnya nak ikut Nabi ni, kena puasa banyaknya kan. Okay. Kita ajar benda yang ringkas tapi berbekas. Saya suka tengok orang dulu-dulu. Dia ajar benda kecil je walaupun dia tak tahu pun apa dalil arahan itu. Contoh pertama, makan tangan kanan. Kalau lah tanya mak saya, mak apa dalil makan tangan kanan? Tobat lahum dia tak tahu. Dia kata aku tak tahulah tapi tok aku ajar dulu makan tangan kanan. Tapi itulah sunnah Nabi, makan tangan kanan. Kemudian mak kita ajar makan berhenti sebelum kenyang, jangan sampai makan tu sampai dah tak ingat dunia. Tengok kecil saja. Kemudian apa yang orang tua kita ajar yang saya tengok dulu masya-Allah, minta izin masuk bilik mak ayah. Betul. Sekarang ni cabaran. Saya sebagai ibu bapa pun cabaran. Dulu saya ingat saya nak masuk bilik mak ayah saya, menggerunkan. Kita nak masuk pun tak berani sebab Nabi ajar dalam surah An-Nur ayat 31 mengajar minta izin masuk bilik ibu dan ayah, dan Nabi ajar nak masuk bilik mak ayah ini perlu minta izin dalam 4 waktu, selepas subuh, waktu tengah hari, petang dan juga malam. Betul. Dulu saya ingat saya nak masuk bilik mak ayah saya takut. Kita masuk pun kalau waktu dia tak ada pun masuk pun rasa gerun. Dia punya suasana, dia kelam, kemudian dia punya kipas nombor 1, nombor 5 lebih kurang sama aja pusingan dia tu kan. Tapi hari ni anak-anak masuk keluar sebab dia mengajar adab dan aurat di dalam rumah. Jadi inilah masalah-masalah sosial berlaku kerana apa? Kerana benda ni tak dijaga di dalam rumah. Tak dijaga. Sebab itu aja benda yang simple lah. Nak masuk bilik mak, minta izin dulu. Ketuk, bagi salam. Begitulah nak masuk bilik adik-beradik yang lain. Barulah dia tak jadi haruan makan anak, adik, abang berzina dengan adik sebagainya. Kerana apa? Terdedah aurat. Dia masuk begitu tengok sebagainya. Jadi bila kita ajar daripada kecil meminta izin masuk bilik, masuk rumah, maka dia akan jadi satu amalan budaya dalam rumah kita. Kemudian apa lagi? Bagi salam. Bagi salam. Dulu saya ingat Allah, bila jumpa orang tua-tua, jumpa cikgu, Assalamualaikum. Hari ni tak tahulah hello bro ke apa kan. Jadi kena budayakan bagi salam. Kemudian hormat orang tua. Jadi benda-benda kecil ni yang orang tua-tua dulu ajar ni, eloklah kita sebagai ibu bapa moden ajarkan kepada anak-anak. Biarlah kita ni bukan ustaz, kita bukan ustazah, tetapi kita boleh mengajar benda-benda yang kecil tetapi berbekas jadi amalan kepada anak-anak kita sampai besar. Betul. Untuk mengajar tentang akhlak Nabi, anda tidak perlu jadi macam penceramah. Ya anak-anak sekalian, Rasulullah adalah. Mesti ada slide kan. Jadi cukup ajar sebelum tidur baca doa, kemudian nak masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan.
Jadi kalaulah kita boleh ajarkan adab-adab dan juga akhlak-akhlak yang nampak kecil tetapi boleh berbekas dalam hati dan juga peribadi anak kita, sangat baik. Akhirnya Tuan Badrul, saya nak sebut sikit lagi. Saya membaca beberapa kitab, antaranya kitab Ibnu Hisham, Sirah Nabi ini, kemudian Ar-Rahiqul Makhtum, Al-Mubarak Furi, kemudian Fiqhus Sirah Al-Buti. Dia ada satu benda yang sama. Apa persamaan dia? Di bab yang awal, semua penulis sirah tidak akan tertinggal menyebutkan tentang satu akhlak Nabi yang menyebabkan akhlak inilah yang menyebabkan orang Mekah, dengan Nabi ini kami tak boleh lawan. Ini kira kami kalah lah dengan dia ni. Apa dia tuan-tuan sekalian? Iaitulah As-Siddiq. As-Siddiq ni kalau bahasa Melayu kita terjemah membenarkan, orang yang benar. Tapi bahasa kampung yang paling mudah kita nak faham, Nabi ni tak pernah bercakap bohong. Nabi tak pernah cakap bohong. Dan inilah menyebabkan orang Mekah kalah dengan Nabi. Kalau 10 perkara yang Nabi cakap, 10 tak menipu. Kita 10 perkara kita cakap, 9 menipu. Kadang-kadang 11 menipu, cakap 10, 11 menipu. Sebab itu Tuan Bat, saya ada satu novel yang saya baca, tajuknya Ayah, yang ditulis oleh Irfan Hamka, anak kepada Hamka. Dia tulis tentang kenangan dia bersama ayah dia lah. Dia kata satu hari dia duduk dalam bilik, kemudian dia belum solat Zuhur lagi. Ayah dia masuk bilik dia kata, Irfan, dah solat belum? Jadi Irfan ni dia nak cakap belum, dia takut ayah dia marah. Jadi dia cakap budah ayah. Bercampur di antara perkataan belum dan sudah. Jadi budah. Tapi dia tak perasan dia sebut budah, dia ingat dia sebut sudah. Jadi ayah dia pun, Hamka tengok, dia kata, Irfan, pergi ambil wuduk, solat. Lepas solat, jumpa ayah dalam bilik. Dia kata, kantoi dah aku ni kan. Akhirnya bila dia habis solat, dia pun masuklah ke bilik ayah dia. Dia kata, ayah, ada apa nak jumpa Irfan? Tak, ayah nak minta urut kaki ayah. Ayah lengoh. Dia pun urut kaki. Kemudian Hamka kata, Irfan, nak tak kalau ayah bagi nasihat kepada Irfan? Irfan berkata, boleh ayah. Kalau Irfan nak tahu, kalau kita nak jadi pembohong, kita kena ada 3 ciri. Pertama, muka kita kena confident. Dia kata. Yang kedua, cerita kita mesti konsisten. A to Z, Z to A. Dan nombor 3, orang tanya macam mana sekalipun, kita boleh jawab. Dan ayah tengok Irfan tak ada bakat jadi pembohong. Ayah lebih suka Irfan cakap jujur daripada cakap bohong. Pembetulan kepada ibu dan ayah, kadang-kadang kita salah meletakkan hukuman. Ketika mana anak kita melakukan kesalahan, kita tanya, siapa buat ni? Kemudian yang melakukan kesalahan dia kata, abang yang buat. Kita pun ambil rotan dia kerana dia buat salah. Akhirnya melekat dalam kepala dia, kalau buat salah, cakap, bagi tahu benda yang betul, kena rotan. Akhirnya dia kata apa? Baik aku tipu. Bila tiba satu situasi, kita tanya, siapa buat ni? Dia kata, adik buat. Abang tak buat. Kita pun ambil rotan, rotan adik. Masuk dalam pemikiran abang, kalau aku cakap bohong, aku selamat. Kalau aku cakap jujur, aku kena rotan. Masuk dalam pemikiran anak inilah sampai ke besar. Akhirnya dia mula menipu. Menghadapi kejujuran sangat berharga. Hargailah kejujuran anak-anak. Biarlah dia bercakap jujur walaupun dia melakukan kesalahan, dan betulkanlah kesalahan itu. Lebih baik daripada dia menipu, dan sampai kebesarlah penipuan ini akan merosakkan akhlak dan juga adab dia. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Kita adalah waktu yang singkat ni, banyak yang kita dapat daripada Ustaz Hariri ni. Dan yang saya sangat suka adalah tentang
yang kita kena mula semai rasa cinta ini sejak daripada bayi, sejak daripada baby. Dan Ustaz duk cerita-cerita tadi tuan-tuan dan puan-puan. Ni saya korek, saya jumpa gambar ni. 2018 dulu. Ustaz Hariri sangat kurus. Aduh. Sama macam hari ni, maintain. Muda Tak sangat tahu tu apa lah. dia punya tip dia. Ini 2018 Ustaz di Hospital Islam Az-Zahra. Betul, Dan apa yang betul. Ustaz cakap 2018 sama macam 2021. Sama ada Oh. Ustaz rujuk balik posting tu ataupun tak, tapi itulah dia. Antara yang dikatakan adalah setiap kali apabila nurse ataupun misi buat kerja, angkat dan sebagainya, ada selawatnya, ada zikirnya, Masya Allah, tabarakallah. Cuma hari ni baru saya tahu rupanya Ustaz ingat Azhara ni untuk golongan kayangan. Oh, dulu kita takut. Tapi saya banyak ni dibantu. Saya ada seorang kawan saya, Puan Siti Nur Syuhada Nurdin. Dia saya ingat kaunselor ke di Ya. di Hospital Zahra. Dia sama praktikal dengan saya waktu universiti dulu. Jadi I see. dialah yang memberi info dan sebagainya. So bila saya dapatkan perkhidmatan di Az-Zahra, barulah betulkan balik kefahaman saya. Rupanya harga marhain dia punya perkhidmatan kayangan. Masya Allah, tabarakallah. Dan moga-moga insya-Allah Azharah masih lagi membuka pintu untuk Ustaz ni, untuk anak yang seterusnya nanti. Allah, Bila pula. amin. Dan Ustaz, ni nak bagi tahulah kan, rezeki orang kan. Rezeki kepada ibu-ibu yang melahirkan anak pada Maulidur Rasul baru-baru ni kan. Kita ada kejutan untuk mereka. Ada hadiah istimewa yang kita bawa untuk mereka. Yang mana hadiah ini memang ditaja khas oleh Baby Pian. So apa yang mereka dapat? Jom sama-sama kita saksikan. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه البدر كطلعته وجهه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Masya Allah, tabarakallah. Ni yang kata rezeki Ustaz noh. Mereka pun mungkinlah tak rancang pun anak tu akan keluar pada hari tersebut, kan? Hari yang cukup-cukup bermakna untuk umat Islam, Maulidur Rasul. Kemudian ada bonus pula, dapat pula hadiah. Saudara Sufyan Suhaimi sendiri yang mai bagi. Kan? Ustaz minat Sufyan Suhaimi, Ustaz lagu-lagu dah. Kami nak minta Ustaz nyanyi sikit, Ustaz. Lagi ada gura-gura. Yalah, bila jadi penyanyi ni Ustaz kena get ready. Bila-bila masa je, orang minta je Ustaz kena ready. Betul? Baik, Ustaz, yang bestnya adalah saya tanya juga dekat penganjur. Saya kata, yalah bantai ni dia elok untuk baby, kan? So saya tanya lah, saya jujur saya tanya, kalau macam baby sesuai, macam baby face sesuai tak? Kan? Alhamdulillah. Saya cuma tanya dan saya dapat, tuan-tuan. Ini dia. Saya ada lampu dan bantal ni, saya tunjuk Ustaz bagi depa nampak. Okey. Dan Ustaz pun, saya nak tunjuk pun Ustaz bukan apa, nak suruh Ustaz beranak lagi. Okey, baik. Ini hadiah yang diberikan oleh Baby Pian, alright, kepada kita punya ibu-ibu yang melahirkan anak pada Maulidur Rasul hari itu. Dan juga mungkin anda pula yang akan dapat pada malam ni. So, di sini dia ada macam-macam. Kita ada bacaan Alif Bata, kita ada bacaan Al-Quran. So, tekan je kat sini. So, dia akan keluar surah, untuk dibaca, untuk didengar. Macam Ustaz cakap tadi kan?
Biar bermula pada saat ia dilahirkan. Betul? Bayangkan bayi yang kecil, ni boleh bayangkan sebab saya baby face, senang nak bayangkan. So, bayi tidur dan dengar, Masya Allah. Ini akan membawa mesej kepada subconscious mind bayi yang tidur dan juga bapa bayi, mak bayi, seisi keluarga. Sebab asasnya produk ini bukan hanya untuk anak-anak kecil tetapi juga yang dah tak berapa kecil, yang besar. Dan selain daripada tu, yang ni kita ada satu versi yang satu lagi, keluaran Baby Pian juga, Hakim Rusli, dia punya version dia. Ini special, ni bentuk gitar. Dia bukan biola Ustaz, dia gitar. Yang mana fungsinya juga menarik, ada bacaan zikirnya, ada nasyidnya, dan volumenya boleh dikawal, dia punya bateri dia ada di bahagian dalam. Jadi insya-Allah selamat. Dan ini sangat menarik. Tadi saya bagi anak saya pinjam, pegang Ustaz, dia terus peluk, dia terus tidur. Sedap ni tuan-tuan dan puan. Sangat-sangat menarik. Dan sekali lagi saya ulang, mungkin anda yang akan menjadi mereka yang bertuah pada malam ini untuk membawa pulang, bukan membawa pulang, kami yang akan hantar kepada anda hadiah istimewa ini. Jadi yang kita tunggu-tunggu dah sampai Ustaz. Kita nak bawa kepada anda hadiah tajaan Baby Pian ini, tetapi anda kena lalui dulu kuis istimewa. Kita nak tanya soalan Ustaz. Kita ada 3 soalan. Maknanya apa? Maknanya kita akan ada 3 pemenang. Ni saya lupa tunjuk dia punya kotak dia. Kotak dia saja dah nampak dahsyat dah Ustaz, tengok. Ni kotak dia, dalam ni ada bantal dia tersembul keluar, nampak warna apa. Kemudian yang gitar tadi, ini kotak dia. Masya Allah, sangat cantik. Baby Pian, feature Hakim Rusli. Alright, so dengan kotak-kotak kita akan hantar. Takkan hantar bantal saja. Jadi soalan yang kita nak tanya macam ni. Saya tanya 2 soalan, Ustaz hari ni akan tanya soalan yang ketiga. So Ustaz akan tanya macam-macam lah. Soalan Ustaz ni saya yakin dia akan jadi sangat mencabar. Mungkin berkaitan tentang fiqh daulah dan sebagainya, wallahualam. dah saya gurau. Malam ni kita nak mudah, malam ni kita nak kalau boleh insya-Allah semua orang mampu untuk jawab dan juga menang. Soalannya berbunyi begini. Okey, semua orang ready? Ini siap ada tu lagi, musta'idun. Masya Allah, maksudnya memang betul-betul bersedia Muhammad Aminuddin ni. Okey, baiklah. Semua orang bersedia tuan-tuan. Soalan yang pertama. Soalan ni tuan-tuan, jawapan yang kita nak pilih, dia kena cepat tapi dia kena tepat. Dia tak mau cepat-cepat je sampai tulis pun typo dan sebagainya. Saya ada pengalaman dengan orang yang suka typo ni. Jadi kita nak kalau boleh dia clear, cepat dan juga tepat ejaannya dan jawapannya. Boleh? Kita ada ustaz daripada Jakim yang akan check. Jadi anda kena pastikan jawapan anda adalah yang terbaik. Okey? Dan nanti lepas anda dah tulis dekat bahagian komen, saya punya tim Hospital Islam Az-Zahra akan ada person in charge yang akan tengok jawapan anda dan kita akan umumkan selepas ini. Jadi pastikan bila anda tulis elok-elok dan tepat dan cepat. Dan kemudian nanti kita akan pilih. Dan Ustaz, untuk soalan yang ketiga nanti kan Ustaz, bila anda jawab tu anda tulis 1 apa dia, 2 apa dia, 3 apa dia. Soalan nombor 3 tu, saya nak minta Ustaz kerja keras sikit untuk mencari siapakah yang bakal untuk menang untuk soalan yang ketiga. Dengan kata lain, kita akan ada 3 pemenang tuan-tuan. Kita ada colour pink, kita ada colour biru. Ni dekat tempat saya ni penuh dengan bantal. Alhamdulillah baby face. Okey, jadi mari kita mulakan. Sorry Ustaz dia kena layan macam ni Bombat dia kalau ni share dia. Sono. Okey, soalan yang pertama. Nabi telah dihantar ke perkampungan Bani Sa'ad untuk disusukan kepada wanita desa, dan siapakah nama ibu susuan Nabi? Siapakah nama ibu susuan Nabi? Tuan-tuan dan puan. Kalau ikutkan dia ada 2 nama tuan-tuan sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan tulis 1, lepas tu tulislah jawapan anda. Boleh? Alright. Kalau nak Google, saya takut anda dah terlambat. Okey? Baik. Soalan yang kedua.
Soalan yang kedua, saya takkan bagi tahu siapa yang cepat, siapa yang tepat. Kita akan tengok kepada kita punya person in charge yang akan menjadi juri. Baik, soalan yang kedua adalah, berapa lamakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Saya ulang, berapa lamakah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Tulis dua, lepas tu tulis jawapan anda. Mungkin nombor satu anda tak sempat ataupun salah, tapi nombor dua anda betul, anda still dapat hadiah daripada Baby Pian. Okay? Baik. Dan nombor tiga, kita nak bagi Ustaz Hariri yang bagi soalan. Silakan Ustaz Hariri. Okey, soalan saya ni panjang sikit dan mencabar sikit lah kan? Boleh Baik, sepanjang riwayat Nabi di dalam kitab sirah telah menunjukkan Nabi telah melalui beberapa peperangan di dalam Islam, dan peperangan itu bermula daripada sebelum pergi ke Mekah, sebelum berhijrah ke Madinah dan ketika mana di Mekah sekalipun. Dan ada beberapa panglima-panglima Islam yang telah mengetuai peperangan-peperangan tersebut. Soalannya, sebutkan 3 perkara yang anda dapat daripada perkongsian saya sebentar tadi. Allahu Akbar. Masya Allah. Dia boleh ulang ke Ustaz? Ustaz? Kalau ulang, dia punya cerita depan tu akan berubah. 3 perkara yang anda dapat daripada perkongsian saya, apa sahaja, saya akan semak adakah perkara itu betul. Yang penting adalah anda dapat apa yang saya cakapkan, 3 perkara, saya akan pilih yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Dahsyat. Saya tak expect benda ni berlaku. Tuan-tuan dan puan, saya minta maaf Saya ingat dia orang ni telah Google siapa panglima perang apa. Saya pun tadi dah atok siap dah. Dah atok ikut zaman dah. Khalid Al-Walid kan, Tariq, Salahuddin, semua Muhammad Al-Fatih. Cerita dah sekali dia punya soalan dan lain, tuan-tuan dan puan. Betul. Yang ni yang dia kata kebat, tuan-tuan dan puan. Kita mungkin waktu sekolah tu tak dan, jadi Allah uji kita malam ni dengan soalan daripada Ustaz Hariri sekebat itu. Jadi kita bagi masa untuk Ustaz Hariri cek dan juga tim Hospital Islam Az-Zahra cek. Saya nak bawa anda semua untuk sama-sama kita tonton satu video yang bagi saya cukup bermakna, dan saya menangis tengok video ni sebenarnya, tuan-tuan, sebab video ini membawa mesej kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika khutbahnya yang terakhir. Jadi mari sama-sama tuan-tuan dan puan kita hayati, sambil tu jawapan anda sedang dinilai oleh Ustaz Hariri dan juga tim Hospital Islam Az-Zahra. Mari kita saksikan video ini. Tunggu sebentar, jangan skip. Mari kita hayati khutbah terakhir Nabi. Wahai manusia, dengarlah baik-baik kata-kataku ini. Aku tidak pasti dapat bertemu dengan kamu lagi selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikan kepada mereka yang tidak bersama dalam majlis ini. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini suci, maka nyawa dan harta umat Islam adalah suci. Kembalikan semula harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya. Janganlah kamu sakiti siapapun, agar orang lain tidak menyakiti kamu. Ingatlah, kamu akan dipertemukan dengan Tuhanmu dan Dia akan menghitung segala amalan kamu. Allah mengharamkan riba. Segala amalan yang berkaitan dengan riba adalah diharamkan. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, dan jangan kamu mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak ke atas kamu, mereka berhak diberi makan dan pakaian dengan penuh kasih sayang. Layanilah wanita kamu dengan baik-baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka. Mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka, mereka tidak boleh membawa orang yang kamu tidak suka ke dalam rumah dan dilarang berzina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat, berpuasa di bulan Ramadan, bayarlah zakat, dan tunaikan haji bagi yang mampu. Ketahuilah setiap Muslim adalah bersaudara. Kamu semua adalah sama.
tidak ada orang yang lebih mulia melainkan takwa dan amal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Tuhanmu dan kamu akan dipertanggungjawabkan segala apa yang kamu kerjakan. Oleh itu awasilah, jangan sesekali kamu terkeluar daripada landasan Islam selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak akan ada Nabi dan Rasul selepas daripada ketiadaanku, dan tidak ada agama baru yang akan lahir. Oleh itu nilailah dan fahamilah kata-kataku ini. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Hendaklah orang yang mendengar ucapanku ini menyampaikan kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami ucapanku ini. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku telah sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Masya Allah, tabarakallah. Ni saya ambil video daripada TikTok Ustaz Hariri tanpa izin. Yang mana bagi saya ini video yang sangat-sangat menarik. Disampaikan dari hati. Apabila Ustaz membacakan khutbah terakhir itu, timbul rasa rindu, timbul rasa sayang, timbul rasa macam teringin sangat-sangat nak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bait-bait kata-kata itu terserlah kasih dan juga sayang baginda kepada umat baginda, iaitu kita semua. Jadi moga-moga insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita boleh mengambil pengiktibaran daripada khutbah terakhir Nabi ini. Tuan-tuan dan puan boleh follow Ustaz Hariri di TikTok beliau, Ustaz Hariri. Boleh cek nanti di TikTok, dan daripada video ni saja tontonannya lebih daripada 1 juta orang lebih telah menonton video khutbah terakhir ini sahaja, dikongsi dan terus dikongsi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebab itu social media kita tidak menolak secara total, kerana ia boleh menjadi satu medan dakwah, medan tarbiyah, dan boleh membina pahala jariah, pahala yang berpanjangan insya-Allah. Baik Ustaz. Sorry Ustaz, saya main ambil je video Ustaz. Okey, Ustaz. Ustaz dah cari ke? Kita punya pemenang? Saya cari satu pemenang je kan? Ustaz cari nombor 3. Ustaz nak cari 3-3 pun boleh? Tak apa. Saya cari satu saja yang jawab soalan saya. Baik. Yang saya umum ke? Ustaz umum terus. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita pemenang bagi hadiah kuis Salam Maulidur Rasul 1443 Hijri anjuran Hospital Islam Az-Zahra Tajaan Baby Pian dimenangi oleh Puan Rohana Mustafa. Rohana Mustafa. Masya Allah, saya ada tepukan dengan puan. Okey, Puan Rohana Mustafa. Baik tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita dah ada pemenang untuk yang soalan yang ketiga. Jadi saya tengah tunggu ni sebenarnya. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama kita dah dapat dah pemenangnya. Pemenang untuk soalan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, jatuh kepada Permata. Alright, okay, baiklah. Ini bukan jawapannya. Jawapannya ada satu lagi. Suwaibah Al-Aslamiyah dan Halimatun Sa'adiyah. So ini adalah pemenang untuk soalan yang pertama dan soalan yang kedua. Soalan yang kedua tuan-tuan dan puan, kita nak tengok siapakah yang menjadi pemenang. Okey, yang ni yang kita tengok, yang pantas, yang cepat dan juga yang tepat. Kita bagi kemenangan ini kepada Saudara Muhammad Aminuddin yang telah menjawab soalan ini, dan alhamdulillah ketiga-tiga pemenang ini yang kita dapat pada malam ni, Permata, Muhammad Aminuddin dan juga siapa tadi Ustaz? Puan Rohana Mustafa. Anda adalah pemenang bertuah pada malam ini dan moga-moga insya-Allah ini akan menjadi hadiah untuk anda nanti. Ini bukan calang-calang punya hadiah daripada Baby Pian Legacy Sendirian Berhad Zikir Pillow. Ataupun bantal zikir yang mana nanti insya-Allah pihak Az-Zahra akan hubungi
tuan-tuan dan puan-puan yang menang pada malam ini, insya-Allah. Tahniah kepada semua. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, masih banyak Ustaz. Ustaz pun ada hadiah juga. Nanti kami akan bagi kat Ustaz. Insya-Allah. Nah, bukan apa, saya tak boleh tengok orang yang memang tekun, dedikasi macam Ustaz, pukul 10 duk ada kat office lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Dan inilah dia. Boleh ke Tuan Bat? Boleh Ustaz. Ini yang kita kata sebagai perjuangan. Dan sekarang kita nak dengar kesimpulan daripada Ustaz, nasihat daripada Ustaz, pesanan daripada Ustaz Hariri kepada anda semua. Silakan Ustaz. Tuan-tuan, sikit saja. Bila bicara tentang Rasulullah penceramah datang dan pergi, akhirnya adalah kita yang harus melakukannya. Saya nasihat pada diri saya dan kepada semua sekali, mulai saat ini bulan Rabiul Awal, kita jadikan kerja rumah, semua satu keluarga, kita khatam apa-apa buku berkaitan dengan sirah Nabi. Supaya sepanjang 29 hari bulan Rabiul Awal, kita dapat ulang kaji dan khatam daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat sebagai semangat dan penghayatan kita kepada bulan Rabiul Awal ini. Dan sebagai akhirnya, saya tutup perkongsian kita ini dengan satu lagu yang saya fikir mengingatkan kita kepada Nabi dan juga lagu lama lah. Lagu baru, lagu Baby Pian saya tak pandai. lagu lama boleh lah. Lagu Baby Pian nanti kan orang kecam, dia kata dah lah tak sedap, baik tak payah, dia kata. Okey, sila Ustaz. Menarik silakan Ustaz. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunnahmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Hariri, dan moga-moga insya-Allah Ustaz, apa yang Ustaz kongsikan pada kami pada malam ini menjadi satu lagi langkah-langkah jihad Ustaz dalam kita menanam lagi rasa cinta, rindu pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, untuk kita terus merindui Rasulullah agar kita ini nanti menjadi kebanggaan kepada Nabi dan layak untuk mendapat syafaat Nabi nanti. Terima kasih banyak Ustaz. Moga kita bertemu lagi insya-Allah. Dan kepada anda yang menonton live kita pada malam ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda. Tahniah kerana anda mendapat banyak perkara pada malam ini, perkongsian yang ringkas tapi berbekas. Dan terima kasih juga kepada Baby Pian Legacy Sdn Bhd atas tajaan hadiah untuk malam ini, dan juga tajaan hadiah untuk projek Maulidur Rasul Hospital Islam Az-Zahra Hospital, mesra ibadah pilihan keluarga anda. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk terus sharekan video ini, live ini, biar mereka yang tak sempat tonton live dapat menonton rakaman ini. Moga-moga insya-Allah boleh membantu
kita semua menambah kasih, rindu dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada kami Hospital Islam Az-Zahra. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم